TV KPM. Assalamualaikum. Hai, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Afiq Syazwan. Baiklah, jadi tadi kita dah belajar untuk subjek seni reka tanda untuk kertas satu dan kali ini subjek kita. Ini subjek yang menguji kesabaran Afiq sebab cikgu ni kan memang saja je menguji. Sebab apa? Dia ada bawa something lah. Kita dah boleh nampak dah ni ada cupcake dah dekat sini. Tapi tak apa, sebab kalau nak tahu subjek kita hari ini ialah catering penyajian kertas satu. Tapi sebelum kita mulakan latih tupi kita pada hari ini, macam biasa, Afi nak pesan kepada anda semua patuhi SOP. Sebab walaupun ada beberapa SOP yang telah dilonggarkan, tetapi kita kena ingat, kita kena patuh SOP kalau kita nak pergi ke pusat beli belah ke, di premis terbuka. Jadi jangan lupa untuk scan MySejahtera, jangan lupa untuk cek suhu anda dan kemudian gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan ini mengenai profil guru. Jom. Baiklah, itulah dia, kita dah tahu dah cikgu ni asal dari mana, mengajar di sekolah mana dan sekarang saya dah pun bersama dengan Cikgu Haslinda. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum Afiq. Ya, cikgu sihat? Alhamdulillah. Afiq apa khabar? Sihat alhamdulillah. Jadi cikgu dah tak sabar ni nak mengajar sebenarnya dan saya tak pernah tahu ada subjek catering penyajian untuk SPM ni. Ya, apa ada. kata cikgu cerita sedikit tentang subjek ini? Kesukaran dia susah ke tidak ataupun senang nak skor sebenarnya? Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, untuk pengetahuan semua, subjek MPV, mata pelajaran vocational iaitu catering dan penyajian merupakan subjek untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, di sekolah menengah harian, okey, ditawarkan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dalam subjek catering dan penyajian, untuk pengetahuan semua, ada modul masakan, ada modul pengurusan perkhidmatan makanan, okey, dan juga ada modul perniagaan. Okey, untuk pengetahuan semua, subjek catering dan penyajian ini mempunyai 2 bilik khas ataupun kita panggil bengkel, iaitu kitchen dan juga restoran. Okey, yang menariknya dalam subjek catering dan penyajian ni, pelajar juga akan belajar sedikit bahasa Perancis. Bon appetit. Macam tu, itu je nak tahu. Okay, ada banyak istilah dalam masakan mempunyai perkataan-perkataan bahasa Perancis. Okey, baiklah. Jadi kita pun dah tak sabar untuk mulakan pembelajaran dan cikgu pun dah terangkan sedikit tentang subjek catering penyajian ini. Tapi cikgu, kita ada juga video yang telah disediakan untuk calon-calon SPM yang sedang menonton pandangan mereka tentang subjek kita pada hari ini. Jadi jom kita sama-sama saksikan video ini. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Syazwan Taufik bin Khairul Riza dari SMK Pekalan AO, Taiping, Perak. Subjek yang saya minati ialah catering dan penyajian. Antara contoh subjek yang saya minat ialah kek. Saya berharap pada SPM tahun 2020 saya mendapat A+ dalam mata pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakimi bin Arifin daripada Sekolah SMK Pengkalan AU, Taiping, Perak. Antara mata pelajaran yang saya gemari ialah catering dan penyajian. Antara tajuk di dalam catering dan penyajian yang saya gemari ialah kuih tempatan. Saya mengharapkan peperiksaan pada kali ini SPM 2020 saya mendapatkan keputusan A+ dalam mata pelajaran ini. Assalamualaikum. Saya Raja Nur Syami Zulaika binti Raja Gemalasi Kayangan, calon SPM 2020.
dari sekolah SMK Perempuan Teacher Methodist Taiping. Saya sangat berminat dengan subjek catering dan penyajian kerana mempunyai topik-topik yang saya suka seperti biskut, pastry dan kek. Saya berharap saya dan kawan-kawan saya akan mendapat A dalam subjek ini. Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon tentang subjek kita pada hari ini, catering penyajian kertas 1. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan sesi latih tubi kita pada hari ini, saya kena bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk kita ikuti SOP. Kita gunakan hand sanitizer, jadi cikgu silakan ikut saya ke meja ini dan cikgu boleh silakan gunakan hand sanitizer. Baiklah cikgu, dan sekarang giliran saya pula. Baiklah, jadi sebelum kita mulakan sesi latih tubi kita ini, jadi sekarang kita boleh berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini. Dan anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa untuk sentiasa jaga kebersihan, cuci tangan selalu dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah cikgu, jadi cikgu Haslinda dah bersedia untuk mengajar, tapi kita nak tahu juga ada pelajar yang akan bersama dengan kita untuk bersama-sama dengan kita belajar di dalam studio daripada SMKP Teacher Methodist Taiping. Ini dia. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera semua. Buka mic. Jangan lupa buka mic. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes. Okey, jadi semua dah bersedia untuk... Selamat sejahtera. Okey, jadi semua dah makan Tak ada yang akan tidur Baik. Apa kata perkenalkan seorang demi seorang nama? Siapa ni? Yudi, kita ada Yudishan, kita ada Nur Atira, Mochi nama dia. Kita ada ni mungkin saya teka Nur Akila dan ada beberapa lagi, ada Maisara dan juga Dini Ghazali. Baiklah, jadi cikgu, kita boleh mulakan sesi latih tubi kita. Silakan cikgu. Terima kasih Afi. Sama-sama. Sebelum saya mulakan, saya nak perkenalkan pelajar-pelajar saya. Boleh. Atira. Hai sikit. Hai. Hai Atira. Okey. Seterusnya Siti Maisara. Siti Maisara. Oh, Siti Maisara tutup Yang kamera. kedua Akila. Lambat sikit. Okey. Ashwari. Ashwari nama dia. Ashwari. Okey, yang seterusnya Dini. Hai Dini. Okay, cuba hai sikit Dini. Dini. Dini malu kot. Okey, Siti Hajar. Dan seterusnya Maisara Nabila. Maisara Hai. Nabila. Cikgu. Okey, semua pelajar-pelajar cikgu dah bersedia? Dah ready? Dah cikgu. Okey, bagus. Okey. Bagaimana dengan pelajar-pelajar di rumah? Saya rasa anda semua dah bersedia dan tak sabar. Okey, cikgu pun excited nak mengajar awak semua. Okey. Baik, cikgu. Silakan. Okey, jom kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Haslinda, guru mata pelajaran vokasional dari SMK Perempuan Teacher Methodist Taiping. Okey, jom kita lihat. Okey, untuk paper catering dan penyajian mempunyai soalan subjektif, item respon terbuka, mencakupi modul tingkatan 4 dan tingkatan 5,
Tempoh masa berapa lama? 2 jam 30 minit. Okey, yang seterusnya, pelajar-pelajar boleh ingat lagi tak apa yang kita dah belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5? Okey, kita lihat modul pembelajaran tingkatan 4. Ada berapa modul kelas? Ada 2. Okey. Modul 1, hidangan asas terdiri daripada minuman, kuih tempatan, hasil bijirin, biskut dan juga pastry. Okey, kita lihat modul yang kedua iaitu hidangan lengkap yang seimbang. Terdiri daripada minum pagi, makan tengah hari atau makan malam. Okey. Minum petang dan juga supper. Ni supper ni saya ni cikgu. Saya suka makan tengah malam ni. Ya ke? Okey. Baik cikgu. Okey, kita lihat yang seterusnya. Modul tingkatan 5. Okey, ada modul 3 iaitu hidangan asas. Okey, terdiri daripada bijirin dan sayur-sayuran. Okey, ayam dan daging, kek dan hiasan. Okey, kita lihat modul 4 yang kita dah belajar iaitu hidangan keraian, iaitu contohnya macam untuk menu majlis. Okey, apa-apa majlis. Kita lihat modul yang ke-5 iaitu peralatan penyajian. Okey, contohnya peralatan, jenis perkhidmatan, sasia dan tanggungjawab. Dan apa modul yang terakhir kelas? Iaitu modul 6, pengurusan dan keusahawanan. Okey, pengurusan di tempat kerja, komunikasi dan keusahawanan. Okey, kita tengok apa format kertas peperiksaan. Okey, seperti yang awak tahu, ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, kita lihat bahagian A mempunyai 10 soalan. Okey, 50 markah. Soalan dia adalah aras rendah. Okey, menguji pengetahuan, pengalaman ataupun semasa awak amali ataupun awak buat aktiviti. Okey, kita lihat bahagian B. Okey, mempunyai 3 soalan, 30 markah. Soalan yang berbentuk aplikasi iaitu pelajar mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk situasi lain. Okey, kita lihat bahagian terakhir iaitu bahagian C. Ada berapa soalan? Ada 2. Merangkumi 20 markah. Soalan berbentuk aras tinggi untuk menguji kreativiti iaitu selalunya untuk menghasilkan idea ataupun menjana idea atau inovasi. Okey, boleh kita teruskan lagi pelajar? Boleh cikgu. Okey, Afiq. Okey, seterusnya ini adalah cadangan masa menjawab soalan. Okey, ini saranan cikgu lah. Okey, ada 3 bahagian. Bahagian A awak cikgu sarankan menggunakan 30 minit. Okey, bahagian B 1 jam dan bahagian C pun gunakan masa 1 jam. Okey, sekarang cikgu nak bagi tip sebelum peperiksaan. Okey, apa nak buat sebelum kita exam? Okey, baca, faham dan ingat semua tajuk yang kita dah belajar dalam buku teks. Sebila? Form 4 dan Form 5. Okey, terusnya mestilah kita buat latih to be soalan-soalan SPM yang sebenar. Saya percaya pelajar-pelajar di rumah pun dah buat latih to be. Okey, yang seterusnya macam kita nak pergi medan peperangan, Afiq. Ya, tak? betul. Mestilah kita bawa peralatan yang cukup. Betul. Apa dia nak kena bawa? Pen nak yang tulis. cukup. Pensel, pemadam, pembaris. Okey, dan jangan lupa apa dia? Pensel warna sebab pelajar akan menjawab soalan lakaran dan mewarna. Okey, dan tapi cikgu tu ada kalkulator. Ya, ada mesti bawa kalkulator sebab ada soalan pengiraan kos. Okey, baik. Jangan lupa. Okey, apa tips semasa peperiksaan? Apa nak kena buat? Okey, mesti baca dan faham betul-betul soalan. Okey, seterusnya kenal pasti apa masalah atau kata tugas. So awak gariskan nanti. Okey? Seterusnya lihat markah untuk soalan untuk membantu pelajar menentukan berapa bilangan awak nak jawab nanti. Baik. Okey.
Okey, semua dah ready? Kita tengok contoh soalan. Okey, boleh nampak pelajar semua? Pelajar Okey, semua boleh contoh nampak? soalan 1. Raja menunjukkan sebahagian langkah kerja menyediakan dough pai ayam. Okey. Berikut adalah senarai alatan yang digunakan untuk membuat pai ayam. Pisau, penorak, camca besar, garpu, penerap dan berus, pastry. Ini nama-nama alatan. Okey. Pelajar, siapa boleh cuba jawab soalan? Yang pertama? Boleh cuba jawab? Intan Atira? Apa jawapannya? Saya cikgu. Ya, boleh jawab? Saya tak nampak skrin. Oh, tak nampak skrin. Okey, cikgu bacakan. Mencanai dough pastry. Apa alatan yang kita gunakan semasa kelas amali? Macam nada pastry menggunakan penorak. Ya, bagus. Okey, terima kasih. Yang kedua, mencucuk dasar dough. Apa alat nak guna? Garpu. Garpu, bagus. Okey, yang seterusnya memasukkan inti ke dalam pai ayam. Menggunakan camca besar. Bagus. Okey, yang seterusnya memotong dough berlebihan. Kita guna apa? Menggunakan pisau. Yes, very good. Dan yang terakhir, menyapu kuning telur di atas permukaan pastry. Dengan menggunakan berus pastry. Okey, excellent. Terima Hebat, kasih, Atira. tahniah Atira. Okey, kita lihat contoh soalan 2. Okey. Raja menunjukkan sebahagian kerja memasak kastad untuk kek span flan buah-buahan. Nah, tadi Afiq kata suka makan kek ya? Ya. Memang saya suka makan. Okey, kita tengok soalannya. Okey. Berdasarkan Raja, tanda raih bagi penyataan kerja memasak kastad yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan. Okey, ini pesanan cikgu. Pastikan apabila awak dapat soalan macam ni, arahan dia apa? Arahan dia mesti tanda betul dan tanda pangkah. Maksudnya, di dalam ruang jawapan, pastikan awak ada tanda betul dan ada tanda pangkah. Okey, dan pesanan saya yang seterusnya. Tanda betul tu, ada pelajar yang malas buat macam ni saja. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Ya, pastikan buat bentuk yang betul. Boleh? Boleh. Okey. Yang pertama, kita tengok jawapan. Melarutkan susu dalam dengan tepung kastad. Betul ke salah? Mai Sarah? Ya, cikgu. Boleh nampak? Oh, boleh. Apa jawapannya? Melarutkan susu dalam tepung kastad betul. Okey, bagus. Next. Mendidihkan bakit susu dalam periuk salah. Ya, bagus. Mengacau bancuhan kastad dalam susu sejuk salah. Okey, very good. Memasukkan gula kastad dan kacau hingga larut betul. Okey. Dan memasukkan esen vanila dan mentega dan kacau hingga sebati betul. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat contoh soalan 3. Okey, Raja menunjukkan sebahagian kerja menyedia dan memasak kek coklat. Afiq, kek coklat suka makan tak? Saya suka. Siapa tak suka makan kek ni, cikgu? Macam tu juga pelajar-pelajar di sekolah. Bila sampai saja tajuk kek coklat tu memang dia orang mereka dah ternanti-nanti, okey? Sebab memang favourite lah remaja. Ni soalan bonus lah ni. Okey. Apa gambar yang kita nampak dalam soalan ni? Okey. Mengayak tepung dan serbuk koko. Okey, kita lihat soalan ni. Berikut adalah pernyataan kerja menyedia dan memasak kek coklat yang betul dan tidak berkaitan. Okey, bila anda lihat di situ, ada 7 jawapan yang diberi. Tetapi dalam soalan ni, dia minta hanya 5. So, maksudnya bila pelajar baca setiap jawapan ni, bila jumpa yang salah, pastikan awak terus potong atau pangkah. Okey, yang mana yang salah? Yang mana? Yang mana? Okey. Esen vanila tak masuk dalam kek
Coklat. Okey, seterusnya kek coklat kita letak dalam acuan. So yang ni tak perlu. So bila awak buat macam ni, masa awak menjawab soalan, awak akan boleh jawab dengan betul. Okey. Kita lihat apa jawapannya. Okey. Aishwari, boleh tolong baca apa jawapannya? 1 hingga 5. Maknanya kita dah buang 2 jawapan yang salah tadi. Menimbang dan mengikat bahan, Yes. memutar lemak bergula hingga kembang, Terima kasih. memasukkan telur sedikit 1 putar, Ya. memasukkan tepung yang telah diayak bersama koko, Ya. menuang adonan ke dalam acuan dan butter. Okey, terima kasih Aishwari. Okey, so kita tulis dan susun dengan betul 5 jawapan yang dikehendaki soalan. Okey. Seterusnya kita lihat contoh soalan 4. Okey. Raja menunjukkan sebahagian langkah kerja untuk menyediakan jus buah-buahan bersoda. Okey, saya nak tanya Afiq pula. Apa yang Afiq nampak dalam gambar tu? Tu macam buah tembikai rasanya. Ya, betul. Betul. So dia sedang memotong buah tembikai. Okey, pandai Afiq. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Okey, penyataan kerja dia bagi 5. Okey, soalan ni dia perlu pelajar untuk menyusun dengan betul. Maksudnya pelajar mesti buat betul-betul supaya awak dapat markah penuh. Okey, awak hanya perlu susun saja. Okey, yang pertama, apa yang kita perlu buat? Maisara? Apa yang perlu buat mula-mula? Mula-mula kita kena memotong kecil tembikai nenas dengan berlimbing. Ya. Cikgu jap. Terkejut dia. Okey, tak apa. Okey, yang pertama yang mana? Mestilah buat apa? Mestilah Mesti. membersih dan Membasuh dan mengupas kulit buah-buahan. okey, Yeah. tak apa. Okey, next. Selepas membersih kita buat apa? Yang kedua C, membasuh dan mengetus buah nenas. Ya, mengetus tu apa? Toskan dia. Bila kita basuh, kita toskan dia. Okey, yang ketiga. A, memotong kecil tembikai nenas dan berlimbing. Ya, barulah kita boleh potong. Okey. Next. Okey, cakap kuat sikit dekatkan mic. Langkah keempat B, mengisap buah-buahan. Ya, baru boleh kita kisar. Langkah terakhir, langkah 5 E, menuang jus ke dalam jug. Ya, okey. So, dah siap. Pastikan tulis jawapan dengan jelas. Okey, dia suruh tulis dalam soalan ni, dia suruh tulis huruf saja. Tak perlu salin. So, tulis saja huruf. Okey, D, C, A, B dan E. Okey. Okey, kita tengok soalan, contoh soalan 5. Okey, apa yang nampak dalam gambar tu? Okey. Raja menunjukkan sebahagian kerja menghias dan menghidang taklet buah-buahan. So, dalam soalan ni berbentuk soalan menghias dan menghidang. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja menghias dan menghidang taklet buah-buahan. Susun langkah kerja mengikut urutan yang betul dengan menulis semula pada ruang jawapan. Okey, untuk soalan ni dia memang bagi langkah kerja dan pelajar hanya perlu susun dan langkah 1 pun dah diberi. So mudahlah. So maknanya mana langkah 1? Dia kata tadi. Okey, menyediakan pastry dan kastad. Okey, yang ni nombor 1. Okey, nombor 1 dah diberi. So pelajar hanya susun saja supaya awak dapat semua jawapan awak betul. Okey, yang langkah 2, apa jawapan dia? Menuang kastad ke dalam pastry. Lepas tuang kastad kita nak buat apa? Menyusun potongan buah-buahan di atas kastad. Okey, boleh ingat masa kita kelas amali dulu. Okey, lepas susun buah, apa perlu kita buat? Menggelis permukaan taklet buah-buahan. Okey, langkah 5, mengalas pinggan dengan kertas doili. Maksudnya ni dah langkah apa? Menghias dan
menghidang. Dan terakhir, menghidang taklek dalam pinggan. Okey, next. Boleh go on lagi? Boleh, Okey, cikgu. mestilah bersemangat ya. Okey, soalan bahagian 6. Soalan 6. Okey, Raja menunjukkan sebahagian langkah kerja melipat napkin. Okey, berdasarkan Raja, tanda betul bagi penyataan kerja melipat napkin yang betul dan pangkal yang tidak berkaitan. Boleh ingat lagi? Yang ni kita belajar dalam restoran. Okey, Dini, boleh cuba jawab? Silakan. Silakan, Dini. Oh, tak dengar. Masih kita tak dengar Boleh suara dekat sikit mic, Dini. Dini. Okey, kita tak dengar. Mungkin ada masalah sound dekat situ. Okey, kita jemput Baik, cikgu, Hajar. kita cuba pelajar lain dulu. Pelajar lain, Hajar. Tak nampak soalan tu. Oh, tak nampak Okey. soalan. Okey, cikgu bacakan. Okey, menyetrika napkin selepas dilipat. Betul atau salah? Salah. Ya, bagus. Dia sepatutnya bila kita menyetrika? Sebelum. Okey, bagus. Betul. Yang kedua, membersihkan tangan sebelum melipat napkin. Betul atau salah? Betul. Okey, bagus. Yang ketiga, melipat napkin di tempat yang bersih. Betul. Okey, bagus. Yang keempat, menyembur air pada napkin. Salah. Salah. Apa yang sepatutnya kita sembur pada napkin? Air kanji. Yes, bagus. Dan yang terakhir, memilih napkin yang bersih. Betul atau salah? Betul. Okey, terima kasih Hajar. Baik, syabas Sama. saja. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian B. Okey, contoh soalan ini, anda telah menerima tempahan menyediakan bergedir daging untuk 100 orang tetamu. Okey, jadual menunjukkan kuantiti bergedil untuk 4 orang tetamu. Okey, kita tengok keyword soalan ni. Apa? 100 orang. Tetapi dalam jadual ni hanya 4. Okey, A, berdasarkan jadual, nyatakan kuantiti bergedil yang perlu dihasilkan untuk 100 orang tetamu. Okey, lupa saya nak tanya, pelajar-pelajar dah standby kalkulator? Okey, semua dah standby. Dah standby kalkulator? Okey, tak apa cikgu. Sementara kita bagi peluang mereka untuk standby kalkulator, cikgu, kita berehat terlebih dahulu, cikgu. Okey. Kemudian kita akan bagi peluang mereka untuk buat kira-kira selepas ini. Jadi anda penonton di rumah, calon-calon SPM, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kita sambung selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi subjek kita hari ini catering penyajian kertas 1. Calon-calon kat rumah, okey ke tidak? Jadi kita akan sambung latih tubi kita bersama dengan Cikgu Haslinda. Baik cikgu, tadi kita terhenti di mana tadi cikgu? Okey, terima kasih Afiq. Kita teruskan lagi di bahagian soalan bahagian B. Okey, kita lihat. Anda telah menerima tempahan menyediakan bergedir daging untuk 100 orang tetamu. Okey, jadual menunjukkan kuantiti bergedir daging untuk 4 orang tetamu. Okey, kita lihat soalan bahagian A. Berdasarkan jadual, nyatakan kuantiti bergedil yang perlu dihasilkan untuk 100 orang tetamu. So, kita highlightkan kehendak soalan tu. Dia nak suruh pelajar kira 100 orang tetamu. Okey. Yang B, lengkapkan perancangan kerja menyiapkan tempahan bermula dengan menyediakan senarai bahan dan kuantiti yang perlu dibeli sehingga proses penghantaran. Maksudnya pelajar perlu buat perancangan kerja. Okey, soalan C, cadangkan satu peralatan menghidang
dan bahan hiasan yang sesuai untuk bergedil daging. Apa keyword dia? Peralatan menghidang. Dan lagi satu apa? Bahan hiasan yang sesuai. Okey, sekarang saya tunjukkan. Okey, tadi pelajar dah ready Dah ready? Kita nak buat pengiraan kos, pelajar di rumah pun. Okey. Okey, kita lihat bagaimana nak kira untuk 100 orang tetamu. Okey. Senang saja soalan ni, mudah. Okey, tadi dah diberi maklumat. Okey, untuk 4 orang tetamu 12 kuantiti bergedil. So, kita nak cari 100. Okey, apa jalan kira dia? Okey, kita ambil info yang ada pada soalan tadi. Okey, iaitu 12 biji bahagi 4 orang dan darab dengan soalan. Soalan dia nak 100. Okey, berapa jawapan dia? 300 biji, cikgu. Ya, bagus Afiq. Okey, soalan seterusnya rancangan kerja. Okey, langkah 1 sudah diberi, iaitu menyedia senarai bahan dan kuantiti yang perlu dibeli. Yang tu dah diberikan jawapan. So, yang jawapan lain pelajar perlu tulis sendiri. Okey, bila kita dapat tempahan, okey, seperti yang kita dah belajar, apa yang perlu kita buat? Okey, mestilah membuat anggaran kos. Okey. Yang seterusnya, selepas kita buat anggaran kos atau perkataan lain, kita boleh guna belanjawan ataupun bajet. Okey, bila kita dah buat anggaran kos, barulah kita boleh pergi beli. Betul? Okey, yang telah kita senaraikan tadilah, apa bahan-bahan dia? Okey, yang keempat, menyediakan alatan dan bahan memasak. Maknanya ni kita dah nak ready untuk masak. Okey, langkah 5, kita nyatakan apa kita nak buat ikut pada soalan. Memasak bergedil daging. Okey, yang ke-6, membuat penilaian produk. Maksudnya bila pelajar kita menerima tempahan, so kita kena nilai dulu produk yang mana cantik elok, kita susun. Okey, dan yang terakhir, menghias dan mengepek produk untuk penghantaran. Okey, tadi pelajar lihat soalan tu dia nak kita hantar. Okey, kalau soalan tu berbentuk lain, dia nak kita hidang. So kita tulis menghias dan menghidang. Yang ni ikut pada soalan. Okey, boleh faham? Boleh faham, cikgu. Okey. Pelajar-pelajar yang di studio boleh faham semuanya. Okey. Tunjuk good sikit. Tunjuk good kat skrin. Kalau okey. Tunjuk good. Ya, faham. Baik, bagus semua. Very good. Okey, soalan seterusnya, cadangkan satu alatan menghidang. Bila kita nak hidang bergedil daging, apa alatan yang sesuai? Atira. Ya, saya cikgu. Ya. Apa jawapan untuk alatan menghidang bergedil daging? Kita boleh guna apa? Kita boleh guna nyiru. Ya, nyiru boleh guna. Okey. Selain daripada tu boleh guna. Ya, betul. Ada lagi jawapan? Okey, kita boleh guna raga. Okey, terima kasih Intan Atira. Okey, seterusnya soalan dia nak bahan hiasan. Okey, kita boleh guna hiasan apa? Ashwari. Apa bahan yang sesuai? Ya, cikgu. Daun sadri, daun salad, tomato dan cili. Okey, terima kasih Ashwari. Okey. So itu contoh jawapan yang betul. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh soalan yang seterusnya. Okey, kita ada dialog di sini. Yang ni adalah dialog perbualan antara Azri dan Sheila. Okey, boleh dua orang volunteer yang boleh baca dialog untuk cikgu. Okey, siapa? Siapa? Siapa nak baca kan? Akila boleh tolong baca? Ya, cik. Atira lagi. Baik, silakan Atira. Atira bersama dengan Ashwari. Okey, bagus. Silakan. Ya. Silakan. Boleh baca.
Kami tak nampak skrin. Oh, tak nampak skrin cikgu. Alamak. Tak jelas, cikgu. Tak jelas? Okey, jelas tak? Okey. Okey. Okey, silakan. Okey, silakan baca dialog. Apa dulu? Siapa dulu? Okey, Atira dulu. Atira Atira dulu. ambil Azri, Ashwari ambil Sheila. Okey, silakan. Okey. Semalam ibu saya memasak hidangan ayam masak hijau. Rasanya sangat sedap. Ibu saya juga pernah memasaknya, tetapi kuahnya cair dan berwarna kuning. Isi ayam hancur dan sangat pedas. Lagi? Sepatutnya ayam tidak hancur dan kuahnya pekat. Boleh bagi resepi ayam masak hijau ibu awak tak? Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih. Okey, Intan terima kasih dan- Ashwari. Terima kasih Atira. Very good. Okey. Berdasarkan dialog itu, nyatakan 3 aspek yang perlu dinilai pada ayam masak hijau tadi. Okey. Kalau kita lihat dalam dialog ni, dah ada jawapan. Kalau kita boleh cari. Okey, yang kedua, berdasarkan jawapan anda di 2A1, bandingkan kriteria ayam masak hijau Ibu Azri dan Ibu Sheila. Okey, yang ni melibatkan perbandingan antara 2 produk. Okey, soalan B, nyatakan satu sebab ayam masak hijau tidak kompeten. Okey, kita lihat macam mana cara nak menjawab. Okey, apa 3 kriteria yang pelajar nampak dalam dialog tadi? Wah. Akila boleh jawab? Cikgu nak tanya siapa? Akila? Akila. Ya, apa 3 aspek yang perlu dinilai yang kita nampak dalam dialog tadi? Pertama, betul. Ya, betul. Kedua, tekstur. Yes. Ketiga, rasa. Ya, okey. Terima kasih Nur Akila. Okey, bagus. Okey, soalan 2. Apa kriteria untuk ayam masak hijau Ibu Azri dan Ibu Sheila? So, dalam soalan ni kita perlu bandingkan. Okey, sebab dia ada 2 masakan. Okey, kita boleh masukkan dalam bentuk jadual macam ni. Okey. Masakan Ibu Azri, kalau awak nak mudah, awak refer soalan awak yang atas tadi. Okey. Pelajar boleh refer aspek yang tadi. Okey, kalau dari segi rupa, kuahnya warna hijau. Hijau. Okey, kalau Ibu Azri, kuah hijau. Kalau jawapan Ibu Sheila, kuahnya kuning. kuning. Okey, yang kedua, kita tengok pada tekstur. Okey, masakan Ibu Azri, isi ayamnya lembut. Masakan Ibu Sheila, isi ayam hancur. Okey, dan yang terakhir, dari segi rasa, masakan Ibu Azri apa? Kuah pekat dan sedap. Dan masakan Ibu Sheila, kuah cair dan pedas. So, dalam jawapan ni kita bandingkan. Okey. Yang seterusnya, soalan seterusnya, nyatakan satu sebab mengapa ayam masak hijau tidak kompeten. Apa jawapan dia? Kenapa tidak kompeten? Ashwari. Kenapa tidak kompeten? Ya. Ashwari. Kenapa tidak kompeten? Soalan dia tak nampak lagi. Oh, tak nampak. Sebab apakah sebab ayam masak hijau itu tidak kompeten? Sebab masak terlalu lama. Yes, bagus. Ayam dipotong terlalu kecil. Ya, sebab tu dia boleh hancur. Hancur. Lepas tu cili terlalu banyak sebab tu dia pedas. Okey, Yeah. terima kasih Terlalu pedas. Ashwari. Terima kasih. Thank you. Dia guna cili kering ni rasanya cikgu. Saya main petik je tu. Okey, Baik, ayam cikgu. masak hijau ni dia menggunakan cili hijau dan cili padi. Baik. Maksudnya bila terlalu pedas tu, terlalu banyak cili dimasukkan. Baik. Okey, next. Kita boleh teruskan lagi. Boleh cikgu? Okey, Silakan. pelajar. Okey, steady. Semua steady. Okey lagi.
Okey, jadual menunjukkan bahan dan kos untuk menghasilkan 100 pak sup tahu kubis panjang. Afiq pernah makan sup tahu kubis panjang? Sup tahu kubis panjang. Tahu saja pernah, kubis panjang tak. Okey. Okey, dalam soalan ni telah diberi bahan-bahan dan juga kos dia. Okey. Telah diberi bahan-bahan dan kosnya. So, berdasarkan jadual, hitung kos bahan 100 pak sup. Okey. Soalan nombor 2, kirakan kos projek untuk 100 pak sup jika diberi kos upah RM40 dan kos sampingan RM10. Okey, soalan 3, harga jualan 100 pak sup sekiranya ingin mendapatkan keuntungan 60%. Okey, soalan B, cadangkan 2 cara untuk memastikan kuantiti sup dalam setiap pak adalah sama. Okey, dah ready untuk kira? Semua dah ready? Okey, kos bahan. Macam mana kita belajar dalam kelas? Okey, maksudnya bahan-bahan yang diberi mestilah kita tambah. Betul tak, pelajar? Okey, kita tambah. Apa yang diberi tadi? Okey? Okey, 50 RM50 campur RM34 campur 102 campur RM9 dan RM5. So, jawapan dia berapa? Siapa boleh jawab? 200. Okey, 200. Okey, bagus. RM200. Okey, seterusnya soalan kos projek. Okey, kos projek diberi kos upah RM40 dan kos sampingan RM100. Okey, dalam soalan ni pesanan saya untuk semua pelajar, pastikan anda membuat formula dia dulu supaya bila awak buat langkah kerja kita akan betul. Okey, apa formula kos projek? Intan Atira. Ya, saya. Apa formula kos projek? Kos projek sama dengan kos bahan campur dengan kos upah campur dengan kos sampingan. Okey, bagus. Maknanya 3 tadi kita tambah. Kos bahan, kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. So 3 tu dah ada tadi. So bila dah ada, mudah. So pelajar tambah saja. Okey? 200 tambah 40 tambah 10. So jawapan dia berapa? Siapa boleh jawab? RM250. Okey, betul. So 250. Okey, boleh pelajar? Pastikan anda tulis dia punya formula dulu. Lepas tulis formula, baru masukkan langkah kerja. So, kita akan dapat jawapan yang betul lah. Betul. Mudah saja kan? Mudah. Ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Harga jualan jika keuntungan 60%. Okey, macam mana nak cari? Okey. Peratus keuntungan kita darab dengan kos projek. Okey, berapa? Dalam soalan dia bagi 60%. Okey. So, kita darab sajalah 60 per 100 darab 250. Berapa jawapan dia? 60 per 100 darab 250. 150. Okey, 150. Maksudnya 150 itu adalah nilai untung. So, seterusnya belum habis lagi jawab soalan ni. Dia nak apa? Dia nak harga jualan. Okey, apa formula harga jualan? Apa formula harga jualan, pelajar? Kos projek tambah untung. Yes, kos projek tambah untung. Okey, soalan tadi dah siap ada jawapan, kan? Kos projek. Okey. So, awak ambil saja kos projek 250 tambah dengan untung yang pelajar dah kira tadi. Kita tambah 250 tambah RM150. Jawapan dia berapa? RM400. Yes, so jawapan dia
400. Apa lagi cikgu nak pesan? Jangan lupa masukkan formula dulu. Okey, supaya langkah kerja kita akan jadi betul. Okey, formula dia tadi kita ulang. Harga jualan sama dengan kos projek tambah untung. Mudah saja kan? Mudahlah cikgu. Ya. Okey, Baik. yang seterusnya soalan 2 cara memastikan kuantiti dalam setiap pack adalah sama. Macam mana kita nak pastikan sup tadi adalah sama kuantitinya bila kita nak jual? Macam mana? Pelajar boleh jawab? Ada pelajar yang boleh jawab? Baik, cikgu nak pilih siapa? Atira lagi? Ashwari? Saya Okey, Okey. Dini. Bagus. Dah ada suara dah, Dini. Silakan. yang pertama menimbang setiap pack. Ya, bila Yang kita kedua menggunakan bekas pack yang sama. Ya, Yeah. betul. Okey, bila kita nak berniaga, pastikan benda yang kita jual tu mestilah sama. Okey? So kita boleh timbang ataupun kita gunakan bekas yang sama. Okey, kita teruskan lagi di bahagian contoh soalan, bahagian C. Okey, anda bercadang untuk membuka sebuah restoran di tepi tasik. Okey, anda ingin menjadikan restoran itu berasaskan makanan laut. Okey. Kita lihat soalannya. Nyatakan satu perkara utama yang perlu anda lakukan sebelum memulakan perniagaan selain daripada menyediakan modal. Ya, baik cikgu. Jadi kita ada lagi 1 minit cikgu. Cikgu boleh terangkan untuk bahagian C ini dalam masa 1 minit je cikgu. Silakan. Okey, kita sambung. Cadangkan satu nama yang sesuai untuk restoran itu. Okey. Dan yang kedua, berdasarkan jawapan anda di 2B, sila lakar dan warnakan. Okey, kita cuba tengok apa yang perlu kita buat untuk soalan A. Perkara utama yang perlu dilakukan sebelum memulakan perniagaan. So, kita boleh jawab apa? Mendaftar perniagaan, okey, membeli aset, mendapatkan lesen dan rancang pemasaran. Okey. Okey, Afiq. Baik, jadi cikgu, ini selesai untuk bahagian C, cikgu. Ya. Okey, jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Haslinda Yusof kerana dah share, kongsikan bersama dengan calon-calon SPM di luar dan maupun calon-calon SPM yang bersama dengan kita di studio bagi teknik untuk menjawab subjek catering penyajian kertas 1. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih Cikgu Haslinda dan juga pelajar daripada SMK Perempuan Teacher Methodist Taiping. Good luck, Afiq wish kepada anda semua untuk SPM, okey? Do your best. Baiklah. Jadi anda semua penonton-penonton Road to Success jangan ke mana-mana kerana selepas ini anda akan bersama dengan Eli Arifin untuk subjek hiasan dalaman kertas 1. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Saya Afiq Syazwan, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Salam sejahtera. Nama saya Chandra Nair, ayah kepada Asuri Chandra Nair. Anak saya mengambil dalam bidang catering. Saya harap anak saya akan dapat makan yang cemerlang dalam bidang catering. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Puan Dik Maimun binti Nik Mustafa, ibu kepada Nardini binti Razali dari sekolah TMGS Taiping Perak, akan menduduki peperiksaan catering. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang dan rakan-rakannya juga mendapat keputusan yang sama cemerlang dan gemilang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Leni Syakila binti Zaini adalah bekas pelajar Sekolah Menengah Perempuan Teacher Methodist Taiping. Selepas tamat SPM, saya telah menjadi pekerja sambilan di sebuah restoran makanan segera. Saya telah diberikan latihan industri dalam sektor pemakanan dan servis. Kini, saya telah bertugas sebagai restoran manager selama 8 tahun. Saya mendoakan adik-adik yang akan menempuh SPM tahun ini berjaya mencapai cita-cita anda.